Salam sejahtera. Ideologi kumpulan kami adalah komunisme. Yang pertama adalah definisi. Komunisme adalah ideologi yang berkaitan dengan falsafah, politik, sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat komunis dengan peraturan sosio-ekonomi berdasarkan pemilikan bersama terhadap alat-alat pengeluaran sehingga tidak ada kelas sosial, wang dan negara. Pada mulanya, ideologi komunisme diciptakan oleh Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahawa penderitaan dan ketidaksamaan disebabkan oleh kapitalis. Ideologi komunisme adalah kebalikan dari ideologi kapitalis yang bergantung pada demokrasi dan pengeluaran modal untuk membantu masyarakat. Dalam ideologi kapitalis, pelaku perniagaan swasta dan syarikat memiliki semua kilang, peralatan dan sumber lain yang dikenali sebagai alat pengeluaran. Ini menurut komunisme adalah bentuk eksploitasi pekerja yang terpaksa bekerja untuk menjual buruh mereka dengan gaji. Komunisme sebagai ideologi anti-kapitalisme menggunakan sistem parti komunis sebagai kaedah mengambil alih kuasa dan menentang keras pemilikan individu terhadap modal yang terkumpul. Matlamat komunisme adalah bahawa alat pengeluaran mesti dikendalikan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat secara sama rata. Dengan kata lain, komunisme menghilangkan hak individu yang wujud dalam liberalisme. Hingga kini, negara-negara yang diketahui masih menggunakan ideologi komunisme adalah Kesatuan Soviet sekarang iaitu Rusia dan juga China. Tokoh falsafah Karl Marx merupakan seorang yang mencetuskan ideologi komunis sosialis. Walaupun Marx menangani banyak isu sepanjang kerjayanya sebagai pemberita dan ahli falsafah, Marx paling dikenali oleh kerana analisis sejarahnya daripada segi pertelingkahan golongan kelas. Yang kedua ialah Friedrich Engels. Friedrich Engels merupakan sahabat karib Karl Marx. Mereka berdua sering disebut bapa pendiri komunisme. Ia menulis buku Situasi Kelas Buruh di England 1845 di mana beberapa idea berhubungan dengan Marxisme diperlihatkan. Seterusnya, ciri-ciri falsafah. Komunisme mengajar tentang teori perjuangan. Artinya, penganut komunisme akan memperjuangkan kelasnya atau kelompoknya. Kepemilikan barangan secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak akan membiarkan seseorang memiliki hak milik peribadi atau menguasai barangannya. Kepentingan individu tidaklah penting kerana mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama yakni negara atau kelompoknya. Komunisme juga mempengaruhi bidang politik dalam memberikan hak yang semerata kepada semua rakyat dalam pelbagai bidang. Idea ini sebenarnya telah dicetuskan oleh Plato dalam bukunya yang bertajuk Republik. Komunisme mementingkan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara berdasarkan kepada pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta. Sejarah komunisme adalah sangat panjang dan telah dimodernkan oleh Karl Marx pada tahun 1845 sehinggalah ke hari ini. 5 buah negara yang masih kekal memerintah di bawah ideologi komunisme ialah China, Laos, Vietnam, Kuba dan Korea Utara. Secara umumnya, setiap daripada kejadian yang melibatkan perasaan serta mampu mewujudkan rasa bimbang boleh dikategorikan sebagai satu krisis yang akhirnya membawa kepada isu trauma dalam diri seseorang individu. Oleh yang demikian, kedatangan komunis ke tanah Melayu ini merupakan satu krisis kerana melalui kedatangan mereka ini akhirnya suasana serta iklim masyarakat setempat di tanah Melayu pada ketika itu berubah menjadi suatu keadaan yang tekang serta mengalami pelbagai tekanan dalam hidup. Keadaan yang tidak diingini ini bukan hanya melibatkan perasaan serta pemikiran mereka, bahkan ianya turut melibatkan kehilangan nyawa dalam kalangan ahli masyarakat yang ada pada ketika itu. Perasaan trauma, takut yang berpanjangan serta perasaan seperti tiada harapan menyelimuti masyarakat Melayu pada ketika itu. Selain itu, sedikit berkenaan sejarah permulaan tercetusnya ideologi komunisme ini akan dihuraikan secara detail daripada sudut cara pemikiran, fahaman serta perkembangan peringkat awal sehingga kepada kemasukan fahaman ini ke tanah Melayu. Cadangan penyelesaian isu iaitu pertama melalui falsafah rukun negara. Prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan.
Kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip pertama dalam rukun negara. Ong Bon Hua merupakan penganut fahaman komunisme, iaitu fahaman yang menganggap agama adalah candu kepada masyarakat. Fahaman yang menidakkan kewujudan Tuhan tak mengira agama. Dengan kewujudan falsafah rukun negara, kita boleh mengelakkan fahaman dan prinsip komunisme tersebar yang boleh menjejaskan prinsip utama bagi rukun negara. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara yang tidak lebih dan tidak melampau. Kera taat setia dilafazkan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dengan adanya falsafah rukun negara, kesejahteraan negara dapat dipupuk dan sifat kesetiaan kepada raja dan negara dapat menjaragamkan hubungan antara rakyat dan raja supaya bersatu padu, dan falsafah komunisme dapat dikurangkan. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah Undang-Undang Dasar Malaysia. Dokumen yang mewartakan apa yang boleh dibuat dan bagaimana sesuatu sepatutnya dilaksanakan dalam negara. Dengan adanya prinsip ketiga rukun negara ini, maka sebarang kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dapat dielakkan, khususnya kegiatan yang diamalkan oleh fahaman komunis, dan tindakan undang-undang dapat dikenakan kepada sesiapa yang melakukan kesalahan bertentangan dengan prinsip ketiga rukun negara. Keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang negara perlu dipatuhi. Undang-undang juga mengatasi kedudukan seseorang individu dalam masyarakat. Prinsip ini mengajar kita untuk terus terikat kepada undang-undang agar negara sentiasa aman dan tiada kegiatan pembunuhan, rompakan dan penyiksaan orang awam yang biasa diamalkan oleh fahaman komunisme. Oleh itu, prinsip falsafah rukun negara keempat ini harus ditepati. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Budaya hormat menghormati antara individu perlu wujud tak kira kaum maupun agama. Namun, bagi pengikut tegar Ong Bon Hua dan partinya, itu tidak penting. Sejarah mencatatkan bagaimana mereka tidak menghormati orang Melayu dan kebudayaan orang Melayu. Oleh itu, penerapan prinsip kelima dalam diri setiap masyarakat adalah diperlukan agar setiap individu saling menghormati hak masing-masing dan hidup dengan bersatu padu. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kerana perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi internet, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan yang kepada Tuhan. Dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan ini, masyarakat yang hidup dengan ideologi komunisme akan semakin berkurang dan dapat menyelesaikan masalah berkaitan isu komunisme. Hal ini terjadi kerana pendidikan di negara ini di Malaysia menerapkan hukum negara, dasar ekonomi baru dan dasar pendidikan kebangsaan yang akan mengalihkan pemikiran komunisme kepada pemikiran yang lebih matang ke arah perkembangan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam dapatan di atas, dapat kita simpulkan bahawa ideologi komunisme diwujudkan bertujuan menuntut hak kesamarataan dalam masyarakat, yang mana pegangan ideologi komunisme telah membentuk satu kumpulan yang besar dan telah menular di seluruh dunia, yang mana ideologi ini tidak boleh dipandang remeh oleh semua pihak. Sesuatu ideologi yang telah mempunyai banyak pengikut mampu memberi kesan yang besar
kepada agama, sosioekonomi, sistem pemerintahan dan keselamatan sesebuah negara. Tidak dinafikan bahawa hak kesamarataan itu penting untuk hidup dalam keadaan harmoni seperti apa yang dibawa dalam ideologi komunisme Karl Marx, seperti perjuangan melaksanakan hak asasi pekerja yang mana menuntut hak waktu bekerja, cuti sakit serta hak berpersatuan. Sekian, terima kasih.